ucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Harapnya semua sihat. Walaupun cuaca agak panas, siang panas, petang hujan sekejap, lepas tu malam panas balik. Tak apa, hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan kesihatan. Alhamdulillah kita di Sri Pentas nampaknya ramai warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia bersama dengan kami. Sebab kami hari ini nak buat saringan. Saringan awal, cegah awal, elak komplikasi. Itu yang kita nak sarankan kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan hari Selasa hari ini bersamaan dengan berapa hari bulan? 20 Februari 2024. Dan bersama saya, silakan Missy yang cantik manis ni. Kena berdiri ke Missy? Boleh. Boleh. Okey, sekarang apa yang ada di Sri Pentas sekarang ini, kita nak buatlah saringan awal. Boleh sebelah kiri kan? Sini pun boleh. Sini pun boleh. Okey. Ini untuk melihat ataupun memeriksa tekanan darah saya. Tadi agak penat jugalah berjalan. Pakai tumit tinggi pula tu. Lepas tu tak ada ruang rehat. Kita tengok bagaimana tekanan darah saya pada pagi ini. Saya boleh bercakap ke tak boleh bercakap? Tidak boleh. Tak boleh bercakap, ya. Tak boleh bercakap. Kalau bercakap tu, kalau tinggi tu sebab bercakap lah yang isi. Ya. Betul. Okey, kita beri tumpuan sekejap pada tekanan darah saya ni. Tinggi kan? Itulah lain kali kalau buat periksa darah, jangan bercakap, degil. So saya perlu cek kali kedua lah. Okey, bila tinggi seperti ini, nanti mereka akan lakukan kali kedua. Keadaan kena tenang kan? Betul tak? Betul. Jangan bercakap, degil Okey, saya tidak keseorangan sebab hari ini sebenarnya banyak lagi saringan yang akan dilakukan. Selain itu ada gula di sebelah situ, ada kolesterol kan? Lepas tu kita akan periksa BMI. Lepas tu juga kepada para wanita, jangan lupa kita akan buat juga ada saringan untuk saringan kanser pangkal rahim. Jadi kita nak tengok bagaimana, ada tak wanita-wanita yang berani untuk tampil membuat pemeriksaan, kerana itu sebenarnya wajib juga kepada kita. Baik, kita nak terus bersama dengan rakan tugas kita di luar sana bersama dengan Aning. Silakan. Ni mana anak-anak anti? Mana anak-anak anti? Nak dengar suara sikit. Mana suaranya? Hai. Nampak hari ni ramai anak-anak anti Anim. Kat luar ni sebenarnya dah penuh. Yelah, musim cuti sekolah kan. Musim cuti sekolah je kalian semua dapat menyaksikan di perkarangan Sri Pentas ni ramai dengan anak-anak. Mana anak-anak anti yang kat luar sana tu tak masuk tu? Mai sini, mai sini. Mai sini. Ini yang kita nak perkenalkan pada hari ini, termasuk dengan semua yang berada di sini. Say hi dulu. Hi dulu. Hi dulu. Okey. Sebenarnya sempena dengan Kids Media Bootcamp ni, kita akan kongsikan bersama dengan anda. Adik-adik cilik bersama dengan saya ni akan ambil alih MHI. Kemain nak ambil alih tugas anti. Adakah anda bersedia? Bersedia? Ya. Ada katanya ada host dekat sini. Ada host juga. Ada cameraman ya. Cameraman pun ada, bahagian produksi pun ada. Tak boleh jadi ni. Studio director pun ada. Studio director pun ada, nanti kita nak kongsikan. Katanya ada juga producer kita, Fatih. Fatih sekejap lagi jadi apa? Cameraman katanya. Kita nak tengok juga macam mana kejap lagi. Dia kata dia nak ambil alih Malaysia hari ini. Okey, jadi kita akan bersama dengan mereka semua sempena dengan Kids Media Bootcamp. Sebelum tu kita nak anda juga bersama-sama dengan kita untuk Malaysia hari ini. Kita nak kongsikan perkongsian nostalgia seni bersama dengan Candy Lee. Okey, bye-bye to the camera. Jumpa kejap lagi. Masyhur dengan gelaran Sudirman Melaka, pasti ramai peminat yang merindui susuk tubuh dan pemilik suara emas Kenny Lee. Wajah serta gaya suaranya yang mirip dengan penghibur legenda Allahyarham Sudirman Haji Arsyad mendatangkan tuah apabila Kenny menjorai banyak pertandingan nyanyian selain diundang untuk menjayakan persembahan. Album pertamanya pada tahun 1992 memuatkan 4 lagu dendangan Sudirman iaitu Merisik Kabar, Anak Gembala, Basikal Tua dan Milik Siapakah Gadis Ini, selain sebuah lagu baru berjudul Joget Melaka.
yang suci tiada ternilai. Marilah Tidak mensia-siakan bakat serta anugerah yang dikurniakan Tuhan, anak kelahiran Melaka ini masih aktif memenuhi jemputan peminat, terutama di majlis-majlis korporat. Apa kabar orang kampung? Lama sudah tak berjumpa. Minta-minta semuanya di dalam sihat sejahtera. Apa kabar orang kampung? Bilakah dapat berjumpa? Kirim-kirimlah berita, janganlah senyap sahaja. Orang kampung merantau jauh mencari ilmu di kota. Orang kampung merantau jauh mencari rezeki di kota. Asal ada kemajuan, semua jadi kenyataan. Cukuplah sampai di sini, lain kali cerita lagi. Doa restu untuk kita, panjang umur kita berjumpa. Apa kabar orang kampung? Lama sudah tak berjumpa. Minta-minta semuanya di dalam sihat sejahtera. Apa kabar orang kampung? Bilakah dapat berjumpa? Kirim-kirimlah berita, janganlah senyap sahaja. Orang kampung merantau jauh mencari ilmu di kota. Orang kampung merantau jauh mencari rezeki di kota. Asal ada kemajuan, semua jadi kenyataan. Cukuplah sampai di sini, lain kali cerita lagi. Doa restu untuk kita, panjang umur kita berjumpa. Okey, itu dia Kenny Lee. Ya, Dijemput. persilakan Mr. Kenny. Apa khabar? Kabar baik. Okey, hai. Datang dari Ini Melaka, dia. Ya. Datang dari Melaka. Pagi ni baru bergerak kabarnya. Pukul 5. Wah, 5 pagi. itu dia. Terima kasih Apa banyak-banyak. khabar orang kampung? Mungkin lama tidak bersua. Kadang-kadang bila menyaksikan secara fizikal mungkin ada persembahan-persembahan yang selalunya di Melaka lah ya. Ya. Sekarang ni masih lagi aktif Masih bergerak di aktif Melaka? lagi ada ya. Alhamdulillah. Okey, Okey. kalau dengar suara Kenny Lee di Persis kan, Persis Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, dan itu antara keunikan dan kelebihan Kenny Lee ada, dan hingga hari ini masih lagi suaranya kalau dengar tu akan mengimbau lah. Kita nak tanya Kenny Lee, kan, sehingga sekarang ini masih aktif, tapi macam mana pada sekarang ini mendapat lagi kepersembahan kan, buat lagi persembahan di Melaka pastinya. Bagi pada Kenny kali ini buat masa sekarang ni saya rasa ada senang hati sikit. Senang hati. Kerana Kita nak tahu tu kenapa karyawan Melaka Ha. atau Zainal yang handle pada saya ke sana sini buat persembahan
sana sini. So saya rasa lebih senang Banyaklah lebih tawaran senang dia. lah. Tak ada katakan kena sangat pressure lah Yalah. nak ke sana sini. So tu Okey. nak dia handle pada saya ada Banyak senang jemputan sikit. lah. Yelah kan. Okey, dikenali sebagai Sudirman Melaka. Itu ada satu nama yang besar kan kalau nak jemput buat persembahan dan sebagainya kan. Adakah memang playlist lagu setiap kali persembahan tu sememangnya lagu Allahyarham ataupun masih lagi membawakan lagu-lagu individu lain ke bagaimana? Lagu-lagu apa ni arwah Datuk Sudirman. Kebanyakan. Kebanyakannya. Kebanyakan. Okey, permintaannya sebegitulah ya. Lagu kalau misalnya orang Melaka, apa yang selalu minta? Lagu apa kat Mr. Kenny? Kalau kat Melaka biasa macam lagu hujan. Okey. Apa ni kehadiranku. Kehadiranku. Banyaklah lagu-lagu arwah Sudirman yang sedap-sedap, yang Tapi yang menusuk bagus-bagus. jiwa Mr. Kenny. Dalam banyak-banyak lagu tu yang menusuk Ya, jiwa mungkin yang ada memberikan memori tersendiri kan. Lagu apa? secara individu. Dalam lagu dia aku paling minat sekali ialah Joget Kenangan Manis. Macam mana tu? Nama Rio Kicau Unggas Rimba, Langit Biru Kala Senja. Sebuah lagu yang membawa kenangan yang manis. Ya. Okey, kita juga melihat kepada Melaka ni satu tempat yang begitu penuh dengan tradisinya kan. Tradisinya. Adakah Mr. Kenny pun lahir asal anak jati Melaka? Ya, saya asal pada Melaka. Kita nak tahu juga di sebalik susuk tubuh seorang Kenny Lee. Mungkin nak ceritakan juga bersama dengan kami kan lahirnya. Mungkin adakah keturunan baba nyonya ataupun seperti mana yang kita tahu Melaka ramai kan. Ke macam mana? Mungkin ceritakan bersama dengan kami. Mula pada saya nyanyi lagu macam mana saya boleh minat pada lagu Melayu oleh kerana jiran kampung Melayu. Okey, duduknya di mana Melaka? Saya duduk di Aikro. Aikro. Jadi So jiran-jiran jiran Aikro kampung saya Kampung Sungai Putat. Putat. So anak-anak masa belasan tahun, anak Melayu, anak Cina semua sama. campur. Masa raya pun kita tunggu apa ni dia announce apa ni besok raya ke dulu hitam putih pengumuman raya tu. pengumuman dia. Itu duk tunggu tu. Apabila Esok duduk raya? kampung esok raya cepat-cepatlah masak ketupat. Masa tu berlain pada lain. Tak macam sekarang. Yelah. Kat kampung. Semakin lama semakin pudar lah kan. Sekarang dah tak macam dulu lagi dah ya. Tak macam dulu. Okey, bagaimana melihat sekarang ni kan macam ramai artis kat Melaka tu kadang-kadang orang-orang baru menyanyi semua kan. Ya. Persaingan tu. Nak macam mana katakan persaingan. Wah, saya pun tak berani komen sangat. Tak boleh komen. Okey. Tapi Ya. pastinya Kenny ada Okey, macam memang- saya rasakan ada persembahan, ada apa-apa, karyawan Tok Na call pada saya. Okey, itu aja On biar je. dia on aja. Dia kan. itulah kata I lebih senang hati. Betul. Lebih senang hatilah melihat kepada sebab satu ada identiti yang dibawakan. Identiti sebagai sangat unik Sudirman Melaka. Jadi dalam banyak-banyak figura hebat yang dahulu kala kan, kenapa Allahyarham Sudirman yang menjadi pilihan pada ketika itu? Okey, Mungkin ada saya cerita minat. dia. Maknanya saya minat pada macam mana minat pada arwah Sudirman. I minat pada arwah Sudirman pada dia ambil bintang artian, pertandingan bintang artian. Okey. Di masa tu saya pun dah sangat yakin. Wah, tahun ni memang Sudirman yang Johan. Masa tu umur Mr. Kenny berapa? Wah, saya pun tak pernah Belasan? fikir. Belasan? Agaknya belasan tahun. Saya lahir tahun 60. Okey, Tapi masa tu nak tanya juga macam masa tu memang Mr. Kenny memang dah suka menyanyi ke? Dah. Oh. Dengan budak-budak Melayu, budak jiran kampung. Kadang-kadang ada jamuan kahwin ke apa pun. Okey, mak ada kugiran. Nyanyi je lah. Ya, betul. Kugiran. Kadang-kadang Masa ada tu, juga yang main belasan tahun ghazal. kan nakal. Jadi memang dengar ni membesar dengar lagu Melayu? Ya. Lagu Cina ada, lagu Melayu mah. Kawan-kawan Melayu pun dengar lagu Cina. Ya, betul. Siapa yang mula perasan suara Kenny persis? Okey, pada tahun 86 tu, saya masa tu ternak lembu, banyak lembu. Okey. So saya duduk dekat pejabat haiwan Melaka Tengah, dekat pada dia pejabat. So
tu saya ambil umput, saya nyanyi sambil kerja, sambil umput, sambil nyanyi. Mulai pada situ orang dapat tahu suara saya. Dia pun datanglah. Mulai pada situ saya baru rasa. Kemudian saya jumpa jiran kampung seorang pelakon, Datuk Muhammad Ahad. Dia ke kebun saya. Dia kata, Kenny, saya nak trainkan awak jadikan seorang penyanyi lagu Melayu, seorang bangsa Tionghoa, dia kata. So itu ikut dengan dia lah. Dia ambilkan pertandingan bintang bakat nyanyian Hari RTM tahun 86. So tak sangka daripada selatan saya dapat johan. Daripada situ ke sana sini show ada je. Daripada situlah nama Sudirman Melaka. Tapi Mr. Kenny ada lagu sendiri tak? Ada kan? Dalam album saya ada sebuah lagu ciptaan Hang Mokhtar, Joget Melaka. Joget Melaka. Okey, masih lagi mendendangkan lagu tersebut dalam persembahan-persembahan sekarang? Ada, memang. Bolehlah sikit kita dengarkan Joget Melaka. Okey, lagu dia macam ni. Dari Naning ke Sungai Rambai, negeri bernama Negeri Melaka. Penuh cerita lama, sejarah kebanggaan rakyat jelata. Lagu-lagu berunsurkan rakyat kan? Kan sekarang ni kan tahun Laut Melaka. Patut didendangkan lagu tu. Betul. Okey. Sangat menarik bila kita dengarkan cerita daripada Mr. Kenny kan. Apa mungkin perancangan selepas ini, ada ke pelapis-pelapis yang sekarang ni dilatih anak ke? Kan mungkin yang berminat menurun kan? Tak ada. Minat lagu irama ni? Tak ada. Anak-anak tak. Dia minat nyanyi juga, tapi dia bukan lagu irama lah ya. Saya rasakan dia berminat pada meniaga. Pertanian lah khususnya. Okey, maknanya tak adalah yang menurun menyanyi semua ya. Tak ada, saya tak dapat lah. Tak dapat Tak dapat. Atau cucu ke? Cucu ada tak cucu? Dah ada dua cucu. Dua cucu. Kena hari-hari bawa pergi menyanyi lagu Joget Melaka. Bagi dia dengar lagu Joget Melaka hari-hari. Dengan cucu tu. Joget Melaka. Dia macam ni. Dia lebih suka belajar. Tapi penting juga Mr. Kenny sekarang kena juga. Tapi ada seorang cucu ni sekarang dia belajar main drum. Ada sikitlah darah tu kot mengalir ke situ insya-Allah. Mana dah tahu akan datang dia jadi penyanyi juga. Betul. Kita harapkan dia yang terbaik. Okey. Mr. Kenny, kita nak bagi ruang kepada Mr. Kenny nak ucap kepada peminat yang masih mengenali Mr. Kenny dan orang-orang baru, orang Melaka ke, kampung Sungai Putat ke? Ya, di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih pada kawan-kawan saya, jiran kampung saya dan adik-beradik saya lah, peminat-peminat arwah Sudirman. Ada arwah Datuk Sudirman. So sepanjang masa Kenny ke sana sini buat persembahan, dapatnya sokongan daripada you orang. Terima kasih. Kenny tidak lupa. Masih tahun baru Cina. Di sini saya mengucapkan Kong Xi Fa Cai. Sempat lagi berbaki kan? Ya, betul. Kita harapkan yang terbaik untuk Mr. Kenny. Pulang ke Melaka dengan penuh lagi persembahan-persembahan selepas ini mungkin. Okey, terima kasih. Kita harapkan yang terbaik. Sebelum pulang, buatlah pemeriksaan kesihatan di luar sana. Percuma je. Nak cek darah, ada cek kolesterol. Bagus. Sekejap nanti saya pergi. Okey, bye. Kita berehat dulu, Anim. Lepas ni kita nak tadi darah naik. Allah, dia rushing pagi-pagi. Mana nak bercakap, mana nak berjalan kan. Tak apa, kejap lagi kita akan lakukan saringan. Kita pun seram juga ni, Wak. Seketika nanti hanya di Malaysia hari ini. Okey, kita kembali di Malaysia hari ini, kembali di foyer lobi Sri Pentas ini. Pemeriksaan dan saringan sedang dilaksanakan. Nampaknya warga kerja Media Prima cukup bagus yang turun dan tadi darah naik kan. Ini mungkin lagi naik. Tadi berlari-lari kita. Kita kenalkan dulu kita bersama dengan Dr. Muhammad Fikri Azmi, Sektor Pencegahan dan Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan Anim, kenapa saya nampak macam sama tinggi dah? Saya nampak lebih tinggi. Saya sudah buang apa yang diperlukan buang sebab saya nak cek BMI saya sekarang ni. Betul, Doktor? Betul. Tapi Doktor, saya nak bagi tahu awal. Mic pad saya ni 1.5 kg.
Jadi Tolak macam siap-siap, mana pun kita kena tolak siap-siap doktor ya. Okey doktor. Okey, Baik sementara doktor. tu Anim kita nak tengok Anim punya BMI. Tinggi dulu kan? Okey doktor, sementara tu kita melihat Anim punya tinggi dan berat. Kenapa sebenarnya saringan ini perlu dilaksanakan dan rakyat Malaysia perlu peka dan sakna berkenaan dengan saringan awal ni? Okey, alright. Untuk pelaksanaan saringan, kita perlu laksanakan kita punya pelaksanaan saringan kesihatan at least sekurang-kurangnya setahun sekali. Dan kita galakkan kepada mereka berumur 18 tahun ke atas dan terutamanya kepada umur 40 tahun dan ke atas. Sebagai contoh, kita punya tajuk kita hari ni, saring awal, cegah awal. Jadi apa yang kita nakkan adalah supaya kita, rakyat Malaysia mengetahui status kesihatan kita. Sebagai contoh saya ambil untuk penyakit kencing manis. Kita ada 18.3% rakyat Malaysia ada penyakit kencing manis. Tetapi cuma 9.4% saja yang tahu dia ada kencing manis. Jadi 8.4% dia tak tahu dia kencing manis. Yang lagi risau bila tak tahu tu. Kan? Bila tak tahu tak ada simptom pula tu, itu yang risau. Okey, antara simptom awal ataupun apa yang kita perlu tahu adalah dengan menyaring BMI lah. BMI ni indikator yang paling awal untuk kita tahu sama ada kita obesity ke dan sebagainya, betul tak? Betul. Okay. Contohlah sekarang ni. Oh, berapa? Dia bila dah normal dia tak tunjuk. Dia kan bila tak normal kita sembunyi buat tak tahu. Okey, sekarang ni mungkin doktor nak kongsikan juga sedikit penerangan daripada result ataupun keputusan saya ni doktor. Okey, untuk BMI apa yang kita tengok ada daripada kita punya berat dan tinggi. Sebagai contoh dekat sini kita ambil tinggi ni 1.6 meter maksudnya 160 cm dan berat 56 kg. Jadi BMI ni kita kira ada 56 bahagi dengan 1.6 kali 2 lah. So kita dapat 21.88 which is normal. Kita target di bawah 20. Bawah 25. Maknanya bacaan saya 21.88. Ni dia tak tolak ni doktor ni. 56 dia ambil 56. Patutnya tolak 1.5. Tapi kalau rendah sangat dia underweight. So, underweight pula juga ke? Farihan kena buat juga ke? Farihan mestilah kena buat. Kita nak tahu juga. Dia mungkin takut underweight Tak ya. Saya kalau Anim tinggi 60 tadi. 60 Okey doktor. Saya pendek saja. Doktor macam mana kalau kita nak 153? kategorikan 157? Kira balik. Dia tak puas hati tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita tengok semula. 157.3. Poin 3 tu penting ya. Poin 3 tu penting. Okey, sambil-sambil Fariha memeriksa BMI tersebut, kita nak tahu juga kalau mungkin kondisinya underweight. Sebab kita selalu dengar obesity, normal, kan? Overweight. Jadi kalau underweight ni apa antara possibility yang kita perlu fahami? Indikator untuk apa? Mungkin simptom yang kita perlu tahu. Kalau untuk underweight ni mesti kita tengok kepada dia punya berat badan lah. So bila underweight ni yang kita perlu saya boleh kata mungkin ambil perhatian lah. Faktor nutrisi, pemakanan ataupun daripada apa yang dia makan lah. So bila underweight ni banyak penyakit yang mungkin kita tak dapat kesan ataupun daripada keadaan underweight itu sendiri boleh melit kepada penyakit-penyakit lain. Jadi sebab kita risau bila dah underweight ni kurus je kan? Ingatkan macam sihat je, betul tak doktor? Okey, jom. Siapa tu? Macam mana pula result Fariha? Normal. Okey, cantik. Setakat ini semuanya berjalan dengan lancar tuan-tuan dan puan-puan. Okey, terima kasih Encik Rusdan dan Encik apa? Encik Am, terima kasih Di Encik Am. sebelah sini adalah untuk mengambil tekanan darah. Dua orang sedang ni kita beri peluang jugalah. Ini antara kaki tangan Bidang Prima. Tak boleh cakap cakap kan nanti. Ni dah. Okay. Sudah, selesai sudah? Sudah. Nampak normal, cantik 118. Lepas ni boleh makan lagi dekat kafe kita. Belum makan lagi. Lepas ni boleh makan dah lah. Terima kasih. Sementara Anim ambil tekanan darah, bacaan mungkin tipu. Okey, doktor, bagaimana kita nak melihat bahawa macam doktor melihat rakyat Malaysia sekarang macam mana? Dah kecanaan memang kan? Tahun 2024 ini. So, kita melihat dari kita juga untuk saringan kesihatan, kita ada satu kajian morbidity kebangsaan, National Health Morbidity Survey, di mana kita melihat ada peningkatan daripada kesedaran rakyat Malaysia untuk buat saringan. Jadi kita dapat lihat juga kesedaran rakyat meningkat dan
dengan adanya kita punya program National Health Training Initiative oleh Kementerian Kesihatan, kita juga dapat rakyat semakin dapat akses kepada pemeriksaan kesihatan dan saringan kesihatan. Okey, ada punya Okey, saya punya result. Okey. 1, 2, 3, 7, 7. Maksudnya normal. Normal. Okay. Kita target lebih kurang di bawah 120-80. 1, 2, 3, 7, 7 masih normal. Dan 89 sedikit tinggi tapi mungkin sebab panas, mungkin sebab dah berjalan tadi jauh. Tinggi, ya. Doktor nampaknya ini doktor lagi tu masih takut Okey, doktor. Ada anggota kecemasan silakan doktor. Kita ke kaunter ini pula. Doktor, Okey. mereka yang nak buat saringan ni semua mereka kena puasa dulu disarankan? Okey, boleh puasa. Okey. Boleh puasa. Boleh puasa, boleh tak puasa. Okey. Tapi kalau puasa maksudnya lebih accurate lah. Okay, kalau tak puasa, kita tengok dia ada dia punya level yang kita tengok untuk pemeriksaan gula darah. Okey. So, siapa nak buat Bahagian dulu? ini gula. Okey. Masih ada lagi Masih lagi ini ya, sesi beratur untuk kita kena beratur dulu kat sini. Beratur dulu. Tapi okey, sementara tu kita boleh kongsikan sementara nak tunggu saringan ni. Kita ada meeting ke untuk tak ada. Okey, tak apa. Selepas ni kita akan bersama dengan berapa orang? Ramai. Kita ada saringan kesihatan selain daripada BMI tadi, tekanan darah, kita ada gula, kolesterol. Betul, kolesterol ni takut juga ya. Kolesterol ni antara yang saringan yang menyeramkan kita sebab tak semestinya anda kurus, kolesterol anda rendah. Okey, terima kasih. Dah ada tempat kosong. Kita akan menyaksikan Fariha on. Happy. Okey. Okey. Lulus. Okey, mantap. Terima kasih. Okey, sekarang ni Fariha On akan melakukan saringan darah. Mungkin doktor nak terangkan juga apa antara saringan ini yang akan kita dapat rumuskan daripada keputusan-keputusan saringan ni selalunya. Untuk saringan ini, kita tengok saringan gula darah dan saringan kolesterol darah. Untuk gula darah, kita, tadi dah puasa ke, dah makan ke belum pagi tadi? Minum air je. Minum air je. Air apa tu? Air masak. Air masak, betul? Oh. Kalau air kosong, kita target mungkin masih dalam belum makan, belum ada peningkatan gula dalam darah, kita target di bawah 5.6. So kita tengok berapa kali. Okey, faham. Kalau tak silap saya, alatan ini juga ada di antara mereka yang ada di rumah. Jadi mereka boleh lakukan sendiri juga. Boleh dilakukan sendiri di rumah. Okey, tu dia bacaan sedang dilakukan. Tinggi sikit tu 5.7. Sepatutnya berapa? Di bawah 5.6. 5.6 untuk itu puasa parah. Untuk puasa. Kalau dah makan, kita boleh go paling tinggi 7.8. Ya, saya makan lewat ya. Lepas tu producer juga bagi tahu. Antara faktor Fariha On makan pukul 11 malam tadi. Okey, 5.7. Ini bacaan apa ni kalau mungkin boleh kongsikan? Itu untuk bacaan kolesterol. Oh, so sekali. Maknanya sekali ketip tu tadi boleh baca gula, boleh baca kolesterol. Ya, dia ambil daripada kita punya darah di kapilari darah. Jadi dapat 2 meter lah. Ini untuk gula, ini untuk kolesterol. Tapi kolesterol ni dah lebih ni total kolesterol. Jadi kita target juga 5.2. So Fariha tinggi. So kita kalau tinggi apa yang kita perlu lakukan? Kalau ini adalah kita, sebab kita panggil dia sebagai saringan. Jadi untuk saringan ni kita perlu ada pemeriksaan lanjut. So kita akan refer Fariha ke doktor dan klinik kesihatan terdekat untuk dapat pemeriksaan lanjut. Sejauh mana peratusan persamaan yang boleh kita guna pakai terhadap bacaan ini? Dia tak ada sejauh. Tapi yang lebih tepat adalah kita kena ambil darah di kapilari. Maksudnya dia ambil dekat sini kan, yang satu botol tu. Okey, lebih tepat. Terima kasih. Okey. Miss G. Miss Rani, kalau mungkin boleh juga dicocok tangan ini untuk melihat. Awak punya kasut Dua-dua je. tinggal sana. Saya tinggal sadalah kasut saya. Dua-dua, saya cuba untuk melihat. Tapi saya tidaklah berpuasa ya, tuan-tuan dan puan-puan tadi. Sementara saya dah terminum secawan kopi. Okey. Baik, ini kita beri sementara Anim sedang lakukan. Doktor okey ke doktor? Dan kita harapkan juga di dalam di bahagian sebelah sana, di bahagian dalam sana Titik, kita ada pemeriksaan untuk para wanita buat saringan pemeriksaan kanser pakar rahim, kalau kita pap smear semua tu kan. Dan juga pemeriksaan kanser payudara. Itu saringan dulu.
dia bukan buat pemeriksaan, dia saring dulu. Nanti bila dapat result sebagainya, barulah akan dirujuk kepada pakar. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh kita sebenarnya sebagai rakyat Malaysia untuk cakna bagaimana tahap kesihatan, status kesihatan kita. Okey, doktor? Bagus. Walaupun dah minum kopi. Oh, 4.7 gula saya. Okey ni. Oh, belum Saya lagi. menunggu. Kolesterol yang mendebarkan ya. Sabar. Okey, maknanya borang ini sangat penting juga untuk kita simpan dan tahu kan? 3.7. Oh. Baguslah untuk Bagus okey. sangat. Sebab dia tidak boleh lebih 5.2 Oh, tak boleh lebih 5.2. Okey, itu yang perlu kita ambil tahu. Okey, terima kasih Miss Rani. Thank you so much. Hello. Kat sini kolesterol sekali lah sama eh? Sama. Okey. Tadi Farid dah beritahu dah bahagian sana Pak Ismail. Dan terima kasih. Dan kita ke depan sikit. Okey. Selepas ni kita akan apa saranan doktor lah kepada orang ramai. Okey, kepada orang ramai, kepada menyokong untuk perempuan, saya sarankan untuk segera menjalani pemeriksaan kesihatan kerana Kementerian Kerajaan Malaysia menyediakan perkhidmatan saringan secara percuma melalui National Health Screening Initiative ataupun inisiatif saringan kebangsaan. Saringan ini boleh didapatkan secara percuma di semua klinik kesihatan di seluruh Malaysia. Ya, dan sebenarnya kan saya tahu soalan ni agak klise, tapi kita kena faham yang kadang-kadang ada di antara kita rasa macam bila dah tahu dia akan memberikan sedikit stres lagi kepada kita. Sambil-sambil kita jalan boleh doktor? Boleh ya? Sambil-sambil Boleh. kita minum doktor Ni takut. Panas. Koya. Nampaknya Ada banyak aktiviti juga. Nampaknya soalan saya tergantung tuan-tuan dan puan-puan. Kejap lagi kita minta doktor untuk cerita. Tak apa. Doktor boleh jalan. Doktor boleh jalan. Jom. Jom. Okey, hari ini sebab masih lagi musim cuti sekolah, nampaknya ada anak ada kat sini. Tadi Ani dah perkenalkan. Maaf ya, terlanggar pula kabel. Yang kita juga kita bawakan macam banyak aktiviti dekat lobi Cipetas. Kasut awak mana? Tak apa, hari ini saya cuba untuk mengorbankan kaki saya sebab saya tak sempat dah nak pakai boot saya. Minta maaf banyak-banyak. Aktiviti senaman. Jom kita saksikan apa yang menarik di sini. Fizikal selama 150 minit. Wah. Okey, Jabatan Kesihatan amalkan Negeri Selangor ya. cara hidup sihat, bijak menangani stres. Okey, bila dekat sini kita nampak ada satu lembaran besar di sini dengan dadunya. Siapa akan bersama dengan kita di sini? Manalah tahu mungkin ada seorang. Macam mana main dia ni? Meh lah. Tapi kita tak ada mikrofon. Marilah tunjuk. Jom. Macam mana ni? Dia main ni dan ular. Awak lambung. Okey, caranya adalah kita lambung saja. Lambung, kita tengok pergi mana. Op. Satu. Oh. Okey. Jadi contohnya kalau kita naik tangga ni, tahniah, tiada tempat pembiakan nyamuk di kawasan rumah. Lah. Satu juga. Okey. Lagi sekali. 4. Baik, Okey. ini aktiviti yang di Alright, bawah lah. ini antara aktiviti yang diadakan di sini lah. Di pentas. Ini apa Terima antaranya? kasih. Tripolin. Sesiapa sahaja boleh lah. Okey, rasa-rasa macam kalau mungkin warga-warga Media Prima yang kurang cergas ya pada hari ini, bolehlah kita main. Kita main dulu baru kita masuk ke pejabat. Hari ini berapa aktiviti? Hari ini Lagi? ada berapa aktiviti yang silakan. boleh kita lakukan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 aktiviti. 5 aktiviti. Encik nak pegang sendiri? Okey, boleh. Pegang. Ini untuk saringan fizikal betul. Berapa lama kena buat? Ikut dia punya repetition lah. Tapi tak lama pun. Okey. Baik. Okey. Memang panas hari ini. Panas, Memang cuaca panas, doktor. Kita tak boleh salahkan. Memang cuaca panas. Daripada dalam panas, luar pun panas. Ya. Apa-apa, terima kasih diucapkan kepada Dr. Fikri di atas penerangan. Dan seperti biasalah, kita kalau boleh buatlah pemeriksaan. Dan terima kasih juga kepada seluruh warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia yang bersama dengan kami hari ini ya. Okey. Dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Okey, kita nak rehat seketika, betul? Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di Malaysia hari ini.
tadi kita bawa kat Iranian Film Festival 2024. Suara penerbit kita lain lah. Yelah, saya macam tak boleh nak fokus sangat sekarang ni sebab sangat comel ya. Sebenarnya takpelah nanti kami simpan terlebih dahulu. Kita nak kongsikan bersama dengan anda, ni dia di sebalik layar perak untuk menerokai perfilman Iran. Jadi kita bersama dengan para tetamu kita pada hari ini. Kita perkenalkan iaitu kita ada Encik Hassan Abdul Muttalib merupakan penulis dan juga pengkritik filem. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih bersama dengan kami. Dan kita bawakan juga Dr. Habib Reza Arzani merupakan kaunselor kebudayaan Republik Islam Iran bersama dengan kita di MHI. Dan juga kita ada Puan Sharifah Azruha bin Yahya, penterjemah bahasa. Okey, pastinya 3 individu hebat ini yang di sebalik layar perak untuk perfilman Iran ini membawakan idea dan keinginan tersendiri. Kita mungkin nak tanyakan pada Tuan Hassan terlebih dahulu, idea untuk menerokai filem Iran ni bagaimana sebenarnya mendapat tempat di hati Tuan Hassan sendiri untuk diterjemahkan? Jadi saya sendiri minat dengan sinema dunia dan di antara yang duduk di tahap yang ke atas adalah filem-filem Iran. Kerana filem dia sangat minimalis. Dia tak banyak sosek ke apa ke. Tapi kita tahu. Tapi kita tahu apa yang sebenarnya ada di belakang dan inilah yang penting dalam penceritaan menggunakan visual. Okey, tapi bagaimana kita nak saya nak tanya dengan Dr. Habib kan melihat perkembangan filem Iran ni. Pastinya ada satu keunikan, kelebihan yang memberi impak terus kepada perfilman di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia dan selamat pagi Malaysia hari ini. Thank you very much for inviting us. You know that there are many similarities between these two cultures, the culture of Iran and culture of Malaysia, the culture of love, affection, the culture of helping each other, the culture of welcoming, the culture of hospitality. And you know that the cinema that we have is going to show our culture. And if the culture, by coming the cinema of Iran and the film festival that it's going to be held, inshallah, I think that we are going to be very closer to each other. And this is very important for two countries. Because there are similarities. Exactly. With Malaysia. With Malaysia. Okay. Puan Sharifah mengangguk setuju dan bagaimana untuk dikongsikan bersama dengan kami? Kata Dr. Habib, terdapat wujudnya banyak persamaan budaya antara budaya Iran dan budaya Melayu Malaysia kita, which is ada budaya kecintaan, budaya kebersamaan, budaya sambutan, budaya kasih sayang, budaya kemaafan, di mana daripada mesej menjadi satu medium untuk menyampaikan mesej-mesej kepada masyarakat. Okey. Mungkin daripada Tuan Hassan sendiri, tadi katakan Iran ni cerita dia lebih minimalis kan? Bagaimana dengan elemen-elemen yang menonjol, yang menunjukkan dan mungkin memberi kesan yang agak mendalam kepada Tuan Hassan secara peribadinya? Ya, selalunya dalam filem apa yang kita tonton tu kita nampak lakonan dengan sinematografi yang menonjol ya. Tapi sebenarnya bagi saya tak begitu pandang sangat kepada cerita dan sebagainya. Saya melihat apakah nak diperkatakan oleh si pengarah. Sekarang ni kita ada istilah baru, terajutama. Jadi sudut pandangan yang sangat unik yang ada pada seorang terajutama, itulah yang kita cari. Kalau kita jadi juri di festival filem antarabangsa kan, yang itu kita nak tahu apakah idea yang dia nak sampaikan di sebalik cerita yang dipaparkan kepada kita. Itulah yang paling utama. Ya, yang tersirat di sebalik membawakan mesej tersebut. Bukan mesej. Filem cerita tak membawa mesej. Tapi terajutama ada tujuan. Ada sesuatu yang nak dia sampaikan. Okey. Dia punya storytelling dia tu. Ya, melalui visual storytelling dia, dia ada bahasa filem dia, bahasa tersendiri ya. Dan kalau dia pandai, maka dia akan susun sedemikian, maka akhirnya kita dapat dua cerita. Satu cerita yang dikatakan foreground story, lagi satu background story. Bagi saya background story lah yang paling memuaskan. Dan itu juga terdapat dalam pemarkahan kalau sebagai seorang juri. Okey, Dr. Habib. What kind of genre that you really interested to explore actually?
You know that after our revolution, almost in Iran, we have many kind of genres. The genre of comedy, family, holy defense, which is specifically belongs to Iran. We have the genre of war, but holy defense, because before our revolution, we had the Minister of War, but after revolution, we have the Minister of Holy Defense. And we have specific genre, the genre of holy defense, the genre of epic, but I myself, I prefer family genre. Family genre. Because in the genre of family, you're going to talk about your values, Islamic values, human values, and the lifestyle, which is very important for nowadays. Dia melengkapi segenap aspek. Betul. Semua orang ada keluarga, jadi benda tu akan relatable lah, Puan Sharifah. Okey, kita juga nak bertanya, sebagai seorang yang entusias kan, jadi mungkin ada seni perfilman tersendiri yang Tuan Hassan rasakan perlu diterokai, perlu dikongsikan. Apa lagi yang mungkin industri perfilman Iran ni dahagakan idea-ideanya? Jadi saya tak tahu secara spesifik apa yang dikehendaki oleh sinema Iran. Saya ingat yang paling penting yang dicari oleh karyawan di Iran ni adalah kebebasan bersuara. Jadi seperti kita tahu, ramai jugalah yang kena jail, yang tidak dibenarkan keluar daripada negara apa semua. Tapi kalau kita lihat keadaan kita, kita banyak komplain pasal penapisan, dan kadang-kadang kena ban dan sebagainya kan. Tapi kalau kita tengok nasib karyawan Iran ni lagi buruk daripada kita, tapi macam mana filem dia orang tu menjadi world class. Itulah perkara yang perlu kita tengok. Ya, kan? Betul juga. Doctor, maybe you can share with us your what kind of Iran's film that actually Malaysia can have that in here. You know that in our film festival we have 6 films, and from different genres. For example, we have those who are very interested to know more about the Iranian film and Iranian cinema. I'm going to suggest them to watch A Cube of Sugar from Reza Mir Karimi, which is very beautiful. And also we have many series in TV. One of them is Capital by Cyrus Muqaddam, which is very, very important, and comedy. And I think that it's very different, I mean, very close to the culture of Malaysia. Also we have Bodyguard, Ibrahim Hatamikia, which is very important. From Majid Majidi, there are different films that I'm going to suggest to Malaysian people, because I know your culture and it's very close. I was telling Dr. Abdul Muttalib that I'm not thinking, it's almost 5 months that I'm here, but I'm not thinking that I'm out of my country. I think that I travel to another city. Okay. Persamaan itu sebenarnya yang membawa satu hati. Baik. Kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada para tetamu kita, Puan Sharifah, kita ada Dr. Habib dan juga kita ada Tuan Hassan Abdul Muttalib. Kita harapkan semua ni. Macam mana nak dapatkan filem-filem tu, nak tengok bagaimana? Minggu depan. Minggu depan, Okey, itu dia Iranian Film Festival 2024. Terima kasih diucapkan kepada kalian. Okey, kita nak sambung. Ni dah ada dah yang anak kecil ni standby konti. Dia kata macam tu tau. Geram pula kita. Nanti kita kongsikan siapakah sebenarnya. Siapa yang duk bisik kat telinga kita ni? Geram. Seketika, Anim? Yep, kembali selepas ini. Saya Sofia dan saya Lia. Kami di sini hari ini di Kids Media Bootcamp untuk membuat cupcake. Berapa ramaikah orang yang ada di Kids Bootcamp ini? Ada seramai 33 orang termasuk kita sendiri dan kru-kru lain. Apa tujuan kita untuk membuat cupcake ini? Tujuan kita membuat cupcake ini adalah kita akan menjualnya dan hasil dia akan didermakan kepada Palestin, insya-Allah. Kita akan jual untuk siapa? Kita akan jual kepada kru-kru atau orang di Sri Pentas ini. InsyaAllah dia akan beli. InsyaAllah. Okey, hari ini kami bersama dengan Kak Fareha. Kak Fareha dan Pak Anim. Hai. Hai pengacara saya. Hai. Hai Lia, hai Sofia. Hai. Hai.
je dah seminit hai-hai kita. Inilah dia host cilik kita. Tak cukup dengan tu. Ni host kan. Meh tengok ni. Siapa? Ni. Kita ada juru kamera kita. Juru kamera kita. Nampak? Faiz. Macam mana? Okey tak Fatih? Shot kita. Siapa nama? Fatih. Okey, Fatih. Okey, Fatih Okey, masuk semua. Lah kita pula tanya cameraman kan. Okey, ini cukup istimewa sebab kita bawakan anak-anak cilik kita melihat bagaimana mungkin ini antara membina masa depan mereka. Betul. Memang suka untuk jadi pengacara ke? Suka je lah sebab kita selalu cakap Love in your heart. My heart. Really? Wow. Yes. Okey, itu dia. Ini adalah sebenarnya rakaman ataupun visual daripada kamera Fatih sebentar tadi. Fatih merupakan juru kamera kita. Sebenarnya kita cuba untuk membawakan pihak produksi. Ini yang kita namakan segmen adik-adik kita ni mengambil alih Malaysia hari ini. Sempena dengan media bootcamp ni antara aktiviti yang dia lakukan. Tadi mana suara penerbit kita penerbit kita sebenarnya ada juga tahu. Dia queue di dalam tu ya. Jom kita pergi tengok cupcake dulu. Kena marah dengan penerbit dah. Okey, ini aktiviti hari ini. Kita nak apa ni, Sofia? Cerita. Kita nak buat cupcake. Okey, apa antara intipati yang best untuk hari ini, Sofia? Yang best ni ialah bila kita hias dia. Kalau dia nampak macam lebih istimewa sebab kita sendiri yang buat. Yes. Make with love. Juru kamera kita kat sini jadi nampak sikit. Okey, rakan pengacara Lia, mungkin Lia nak kongsikan juga hari ini apa yang best lagi selain daripada aktiviti membuat cupcake. Apa ya? Kalau kita buat cupcake ramai-ramai macam ni, apa sebenarnya yang kita dapat? Teamwork. Teamwork. Sebab teamwork is the key. Yes. Teamwork is the key. Wow. Anything that we do. Right. Okey, jujur kita singgah kat sebelah sana pula. Macam mana ni bila nak buat cupcake ni? Kat sini ada apa? Kat sini ada apa? Kat sini kita nak buat cupcake. Okey, siapa yang nak buat cupcake ni? Saya. Okey, awak. Ada bahan-bahannya mana-mana? Ini yang belum siap lagi ni. Tadi semua adunan-adunan ni Sofia dan Lia dah anim. Sebenarnya kita mungkin ada tamu juga kan? Tamu juga untuk kita mengajar kita buat cupcake. Siapa kata tamu kita ya? Bakery apa? Bakery Love, tak silap. Bakery Love. Okey, Bakery Love tu betul lah tu. Tapi ada juga tu kita nak panggil kita punya chef tau. Kita dah jemput Puan Faizah Talib. Jauhnya Puan Faizahnya. Puan Hadam bin Talib. Okey. Sekarang ni macam mana? Kita berpartner. Siapa nak partner dengan saya? Ada juga Puan Dahlia. Puan Dahlia, silakan. Okey, Puan Dahlia sini. Alright, ni kita ada Puan Dahlia, kita ada juga Cik Fatihah. Faizah, Fariha. Dia dah FF juga. Okey, apa sebenarnya aktiviti anak-anak lakukan? Sambil-sambil mungkin kita boleh buat dekorasi ataupun sebenarnya dekorasinya di sebelah sana. Sebab saya nampak dah siap. Ya, betul. Ya, betul. Maknanya kita kena pindah sebelah sana. Jomlah kita. Jom kita beramai-ramai di sebelah sana. Memang betul-betul cuti sekolah kekalutan yang ada di sini. Okey, jom. Macam Puan Faizah memang ni lah. Okey, kami di Happy Heart kita berkolaborasi dengan pihak Media Prima untuk kita jalankan aktiviti cuti sekolah. So Kids Media Bootcamp ni kita berlangsung selama 2 hari di Sri Pentas. So hari ini hari terakhir kami lah. Hari terakhir. Okey, melihat kepada progres anak-anak ni macam mana setakat ini? Bagaimana involvement, contribution mereka dalam setiap aktiviti? Diorang memang sangat excited. Tak sabar-sabar anak-anak hari ini kan diorang tahu diorang nak baking cupcake. Diorang bangun pagi, dah ready. Okey, hari ini nak jadi chef. So ini adalah salah satu aktiviti yang mana dia meningkatkan perkembangan motor skill diorang, and then diorang keyakinan diri pun menyelah. Betul. Okey, Puan Dahlia mungkin nak kongsikan juga bersama dengan kami. Hari ini adalah aktiviti cupcake. Nampak macam mudah, tapi kalau kita nak pegang ni pun bergetar juga tangan nak dekor ni kan? Okey ke tu? Okey ke tu rakan pengacara Lia? Okey, Puan Dahlia mungkin nak kongsikan juga aktiviti hari ini. Boleh, terima kasih. Bagaimana penglibatan mereka? Katanya semuda 7 tahun. Ya, lebih muda pun boleh. Yang hari ini 7 tahun sampai 12 tahun. Okey, yang tadi lebih muda pun boleh maknanya boleh, apa? 4 tahun pun boleh. Kerana aktiviti ini sesuai untuk
memantapkan lagi kemahiran motor skill. Dan biasa budak-budak dia dapat cupcake tu dah siap. Dia beli kan atau mak dah buat kan. Dengan ni dia lagi menghargai. Oh, rupanya ada proses. Kena tunggu, kena tambah tepung, kena tambah telur. Lepas tu kena tunggu lagi. Kena sabar. Ya, saya nak ajak rakan pengacara saya Sofia. Marilah kita berjalan-jalan ya. Mungkin awak ada sesuatu yang nak bercerita. Awak dah buat cupcake ke belum? Belum. Okey. Kita tengok ada lelaki kat sana lah. Banyak lelaki sini. The boys kat sini. Hello. Good morning. Good morning. Wow, semua ini jejaka ya. Okey, mana yang paling cantik? Okey, Sofia, mana yang paling cantik Sofia? Saya rasa yang ni macam dia kemas. Oh, dia jadi juri. Dia kemas. Okey, kita nak tengok juga yang ada tulis TV3 tadi mana? Ni. Alah, ni TV3. Dia macam TV3 tak TV3 ni. Tapi boleh lah. Nama awak siapa? Malik umur berapa? 7 tahun. Maknanya ni yang paling muda lah. Ya, antara 7 tahun yang paling muda. Okey. Ini nak tanya, ni first cupcake you buat ke? Ya. Bangga tak? Tengok sebab Sofia cakap rakan pengacara saya kata ini cantik. Ya, saya bangga. Okey. Jom kita singgah juga di sebelah sana. Sofia silakan. Saya senyum. Seronok tak jadi host ni? Seronok. Kalau ada peluang lagi jadi host ni. Boleh bercakap. Boleh bercakap lagi. Cantik kan? Boleh tengok orang buat. Ya. Okey, kita berada di grup 1. Okey, Sofia. Hai grup 1. Right now. Okey, grup 1 mungkin Sofia ke Lia? Lia nak share apa yang berlaku dekat grup 1 ni? Mungkin buat cupcake lah. Buat cupcake lah. Sell to people. Wow. Sell to people. Okay, how much is this? Ya, pandai. RM2. Saya pernah RM2. Okey, sebenarnya kalian sedang menyaksikan dua visual, satu di luar, satu lagi berada di dalam. Itulah dia kita punya penerbit cilik yang baru je memberikan komand ataupun arahan kepada kita. Standby to wrap up katanya. Hai Umaira, itu Umaira. Kita ada juga studio director kita. Studio director kita kat sebelah sana tu. Hai. Okey, inilah dia Kids Media Bootcamp yang diadakan. Hari ini merupakan hari terakhir mereka. Lepas ni dah nak naik sekolah dah. Dah beli buku belum? Dah beli baju sekolah belum? Belum. Tak apa, ujung-ujung nanti banyak promosi. Pandai. Terima kasih kepada kita tak habis ni. Lia, Sofia. Ambil kat depan. Oh, jurukamera kita masih lagi ni. Tu Fatih. Dah nak habis dah. Cepat. Nak cakap apa? Dan nak cakap terima kasih kepada Kids Bootcamp ni sebab telah menjemput kita orang datang sini. Lepas tu jadikan kita orang sebagai host. Dan terima kasih sebab mengajar kita orang semualah buat cupcake, macam mana nak buat nak rakam video apa semua. Pengalaman yang terbaik. Katanya ada inilah macam input daripada Pak Lee, betul ke? Pak Lee ajar juga? Ada. Dia cakap thank you tu Pak Lee. Thank you Pak Lee. Pak Lee tu siapa? Ali Chanda.